Dah, kitab penawar bagi hati ni satu tajuk yang kita boleh sambung lah daripada beberapa minggu yang telah lepas. Hari ni kita sambung lagi lah. Macam mana kita nak perubat hati kita. Memanglah kita ni kebanyakan. Nah, saya dirilah, adik akak tak tahulah. Adik akak masing-masing tanya diri sendirilah. Saya ni, saya ngaku katanya kita ni orang yang banyak rusak hati. Lebih-lebih lagi, nah, kita dalam keadaan dunia globalisasi macam ni. Gapo sak duk sebut globalisasi dak reti mo. Macam-macam lah, ikutlah mik reti lah, mik faham sudah. Nah, dunia globalisasi ni dunia yang tidak ada batasnya. Nah, dia panggil gapo loop right from then. Apabila dunia globalisasi, apabila dia panggil gapo ni satu lagi, apabila dunia tanpa batasnya ni, dia banyak dengan cuba banyak dengan benda-benda yang boleh melalaikan kita, banyak benda-benda yang boleh buat kita tu galik tak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu tu Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi, nah, iaitu Al-Mandili. Nah, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili kita kenal. Syekh Abdul Qadir Al-Mandili ni salah satu daripada ulama terbesar yang dapat karya kitab penawar bagi hati. Kitab nawar ni kalau tak ada dobit dalam kitab ni payah juga nak kecek ni weh. Nah, dia tak ada dobit dalam kitab ni. Saya harap kata ada dobit banyak masa duk nadah dengan tok guru kita, nah, iaitu Tok Yah Roni Al-Mullah. Tok Yah Roni Pondok Kebunyo tu kita banyak jugalah. Ia bagi maklumat kita boleh dobit dalam kitab ni banyak juga. Lalu tu lah kita boleh buat murajaah, kita buat rojak semula. Nah, boleh buat bincang bersama, boleh muzakarah sama-sama adik kakak yang duk menonton, yang duk ikuti sekarang. Nah, lalu tu duk menonton tu, nah, boleh kita tekan sembar pun tak apa. Nah, tujuannya saudara mara kita, nah, duk galik-galik, duk lala-lala, duk tak ada nak ngikut hak agama, tak ada nak kecek hak agama. Nah, tak ada nak cara tu, tak ada nak cara ni, tak ada nak buah-buah hak agama. Boleh dengar juga, boleh ikuti juga rancangan-rancangan kita yang kita baca ni. Jadi saya baca kitab penawar bagi hati ni, nah, tujuan besarnya, nah, kita nak sipih hati kita sendiri. Tak ada nak sipih hati adik kakak, dak. Hati kita sendiri hak kena sipihnya. Nah, nak suruh sipih hati kita sendiri. Hati kita ni kita kenal kan? Kita tu orang pasal mana? Tak. Kita setara mana? Kita duk torah gapo kita kenal diri kita sendiri. Lalu tu kitab penawar ni kita akan bincang, kita akan buat bersama, dan mudah-mudahan kita boleh make pengalaman dan juga pengertian dalam kitab ni, dan juga kita boleh bersihkan hati kita. Jadi kita duk kecek bab gapo ni? Kita lagi duk kecek berkaitan dengan al-qalbun. Al-qalbu ataupun qalbun. Qalbun ni sebut betul-betul ke? Jatung lah. Jatung. Kenal tak jatung? Bukan jatung pisang. Jatung pisang tak? Tak ada duk kecek hak jatung pisang. Duk kecek hak jatung orang. Duk kecek hak jatung orang ni. Jatung kita ni lah. Nah, jatung tapi rupa dia tu nak jumpa dengan jatung pisang juga. Nah, rupa dia jatung ni serupa dengan jatung pisang tu lah. Lepas tu ada lubang khotong dalam. Dalam tu duk serok pergi mari tu. Nah, duk serok, duk hambur darah, duk gapo, duk geduk-gedak begini. Sebab itulah kalau ingat gak hak terik belum pada saya nak tinggal lagi Mekah baru ni tu, saya biasa royak sebuah hadis Nabi sebut ke, inna fil jasadi mudratan. Nabi kata gapo? Bahawasanya ada dalam tubuh itu sepotong daging. Nah, inna fil jasadi mudrah, iaitu stoko, sepotong ni panggil stoko daging lah. Nah, idza saluhat, apabila toko daging, sepotong daging saat ni tu baik, nah,
saluhal jasadu. Apabila tokoh daging baik, maka baiklah oleh tubuh badan kita. Idza saluhal jasadu kullu. Apabila tokoh daging tu molek, maka tubuh kita akan jadi molek juga. Nah, wa idza fasadat. Kalaulah tokoh daging hodok dalam dada kita tu dak molek. Nah, dalam tokoh daging kita tokoh daging dalam dada kita jadi tak molek. Nah, fasadal jasadu kulluhu. Kalaulah dak molek, maka tokoh daging dak molek, maka seluruh tubuh badan kita jadi dak molek juga. Nah, ala wahiyal qalbu. Patut akhir hadis Nabi sebut gapo? Nah, jaga-jagalah. Nah, jaga-jagalah, iaitu jagalah jantung kita. Jaga hati kita, jaga jantung kita. Pagi tadi ni kita buat kecek berkaitan dengan tok tua tak diramai orang dengar pakak duk suka. Pakak telefon mari kena tatong ustaz tajuk hari ni. Dak kita kecek awak sungguh kan. Lalu tu lah tadi ada sebut juga kaitan dengan mendalami telubuk hati kita tu. Tadi saya sebut juga. Hari ni kita nak kecek hati pula, jantung kita ni. Macam mana kita nak duduk dalam golongan orang-orang yang dapat sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat yang terpuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu tu kita kena jaga jantung. Hari ni kita nak bincang kaitan dengan yang kelima. Ingat tak lagi tu kalau tengok kitab Penawar muka 22 dah. Baris yang 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Baris yang ke 11. Daripada atas ke bawah. Biar nak nadah kitab ke, nak tengok kitab ke. Nah, boleh tengok. Lama kata saya duduk kecek bahang pula sini. Ada kitab buka, tengok kitab Penawar bagi hati. Muka 22, baris saya yang ke 13. Dia kata, gapo sini? Nah, kalau hunduk klik yang keempat, dia kata baru ni, bahawasanya jantung itu tepat taruh bagi segala sifat-sifat kepujian. Jantung hati kita ni tepat taruh sifat-sifat hak molek. Nah, seperti apa? Seperti iman. Nah, seperti ma'rifat. Nah, ma'rifat ni kita kenal Tuhan lah. Dan juga dan tawakal. Nah, tawakal ni sifat hak kita serah kepada Allah Ta'ala. Dan redha. Tak ada apalah. Dia Tuhan tak kedai gak, kita kena redha lah dengan koda-koda Tuhan. Nah, koda-koda Tuhan. Dan pengetahuan dalam hati kita juga ni juga tepat taruh sifat. Sifat ke apa? Sifat iman, sifat makrifat, sifat tawakal, sifat redha dan juga pengetahuan. Dalam dada kita ni juga tepat taruh ilmu. Sebab tu dalam hadis akhir zaman Nabi kata gapo? Akhir zaman Tuhan dak hilang ilmu secara waktu baik, ilmu daripada dada ulama sekaligus geduh tu baik kita dak. Tapi Tuhan akan mematikan seorang ulama. Kau tak ada lah ilmu dia. Tuhan tak cabut tubik stokor gitu ilmu, tapi Tuhan mati ulama. Lalu tu dalam jantung kita dah ni tepat sipel juga ilmu pengetahuan kita. Nah, maka patut sangat bagi pertaruhan yang seperti ini bahawa dipelihara akan jantung kita saat ni daripada segala kelakuan yang dicela dan dijaga daripada seteru, iaitu syaitan. Tu. Sebab tu yang keempat dia kata gapo? Yang keempat dia katanya jantung saat ni tepat taruh segala sifat-sifat kepujian. Kalau hati kita, jantung kita ada dalam, kita tak ada buh sifat kepujian dak, kita gibuh benda-benda yang tak diredai oleh Allah Ta'ala. Gibuh benda-benda yang sifat-sifat mazmumah, sifat yang tercela oleh Allah Ta'ala, maka akan hilang habis sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang disuka oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu lebih kurang. Tu yang keempat, kita rojok klik sikit. Yang kelima, Hafiz. Yang kelima. Nah, kita tengok yang kelima sikit. Sifat yang kelima dia kata gapo pula? Bahawa jantung itu tempat ilham daripada malaikah. Dan jantung itu juga tempat ilham, dan jantung itu juga
Nah, tempat waswas bagi syaitan. Jatung-jatung kita tu lah. Nah, jatung, kita kecek jatung dah bahasa Melayu, tapi budak-budak baru ni dia panggil hati. Nah, jatung-jatung dia panggil hati. Bahasa istilah tu jatung lah. Sebab jatung pisau tu lah bahasa istilah. Tapi budak-budak lah ni dia panggil hati. Dia panggil hati. Tak apalah asal we kenal rupanya. Jadi benda-benda gini ni. Yang kelima, dia kata jatung ni juga tempat ilham. Nah, tempat melalui Tuhan nak ilham gapo kita melalui malaikat ke. Nak ilham. Ilham ni tunjuk. Tunjuk we gari bayar dalam hati kita. Melalui gapo? Melalui malaikat. Dan jatung ni juga tempat waswas bagi syaitan. Tu. Dia ilham malaikat tak ada gapo lah. Alhamdulillah lah. Kita hak jenis malah, kita hak jenis tak berakhir mana dengan amalan-amalan kebajikan, dia boleh ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan gajing, kita akan wasa gajing, wasa nak tupu kepada ibadah-ibadah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu dia panggil ilham. Nah, tetapi kalaulah kita hari mana kita wasa malah, ceceh dah tu. Nah, dia malah-malah ni kena cek dah lah. Nah, wasa malah nak beriuk orang bel, wasa malah nak semayah, masuk waktu dah duk lalai lagi. Cek tu hati kita sudah dimasuk daripada setel-setel kerana dia mengwas-waskan kita. Was-waskan kita. Was-was ni ke apa? Nah, was-was ni dia ganggu lah. Was-was ni ganggu. Nah, wakwi kita tak ada keyakinan, wakwi kita tu ragu-ragu, wakwi kita tu wasa tak sudah, wasa tak kena, wasa gitu, wasa gini. Jadi tak tumpu dengan satu-satu perkara. Dan lagi jantung itu tempat berperang akal dan hawa nafsu. Jantung ni juga tempat perang akal dengan hawa nafsu. Jantung ni juga tempat buat keputusan nak pilih hak mana molek, hak mana tak molek. Maka akal itu menyeru ia kepada kebajikan. Jantung kita ni kalau ia perang akal dengan nafsu saat ni, kalau akal dia suruh kita buat kebajikan semata-mata, tak saya buat benda-benda jahat. Dan hawa nafsu menyeru ia kepada kejahatan. Dua, akal dia suruh buat baik, nafsu suruh dia buat jahat. Muka 22 dah, baris saya yang ke 15 16 dah sekarang ni. Muka halaman yang ke 22, bila atas ke bawah baris yang ke yang ke 15. Tu lebih kurang. Maka sayugia ni, maka pakak jagalah kalau cek mudah-mudah sayugia ni, maka pakak jagalah bahawa tiada dilalaikan daripadanya. Maka kita kena pakak jagalah hati kita. Kita kena pakak jagalah jantung kita ni supaya tidak dilalaikan daripadanya. Daripada gapo? Daripada was-was syaitan, daripada nafsu. Kena jaga daripada was-was syaitan, kena jaga daripada tipu daya syaitan dan juga nafsu. Hati jantung kita saat ni. Tambah lagi, nak tambah sikit lagi, bahawasanya kesalahan jantung itu lebih besar. Dia salah jantung saat ni lebih besar lah. Besar setara mana tu? Sekurang-kurangnya kerah ia daripada menerima pengajaran. Dia kita lepas jantung kita tak ada dapat ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lepas jantung kita duduk sekali dengan hawa nafsu syaitan saat ni, maka jantung kita tu akan salah besar. Salah besar di sisi jantung saat ni tu, sekurang-kurangnya kerah ia daripada menerima pengajaran. Ramai hari ni duduk tengok orang lari gitu, dia kata gini, orang kata muga tu, dia kata muga ni. Ramai dak lah ni. Orang lari mu tak boleh duduk macam tu. Tuhan laknat tu mu duduk macam tu. Mu asal orang laki-laki buat apa mu nak jadi puan. Mu asal orang puan buat apa mu nak jadi laki-laki pula. Laknat tu, la'anallah. Tuhan laknat kamu tu. Jadi kena syurga hak Tuhan, dia kata. Dia buat ngejek main. Ni
Dia siapa lalai kita daripada sifat-sifat yang baik, dia setel was-was hati kita, setel pujuk hati kita, setel jadi tapak dalam hati kita, maka hati kita akan jadi kerah. Bahawa jadi kerah hati saat ni tanda kata kita tidak terima pengajaran. Orang royak gapo pun tak dengar, orang royak hukum hakam pun tak dengar. Ikut ku lah, ciwik ku. Ni banyak duk bunyi kelimah yang terlebat hari ni. Leotek. Yang panggil apa? Ikut ku, ciwik ku. Tak apa dosa ku tanggung sendiri, mu tak kena tanggung. Hai, sedap ya kecek. Ada ni budak-budak baru duk kecek ni. Dosa ku ikut ku, mu tak kena duk cara apa dosa ku. Ingat baik. Buat kecek sedap gitu gak selang di neraka Allah Taala lah. Sebab tu kita kena jaga. Sebab dalam kitab Nawal kata sayugiya, maka kita pakat-pakat jagalah bahawasanya tiada dilalai. Bahawasanya tiada kerah ia daripada menerima. Dalam kitab Penawar kata, maka saya gaya bahawa tiada dilalaikan daripadanya. Jangan duk galik bab hati ni. Duk masuk benda-benda yang tak baik. Duk buat benda-benda yang tak baik. Hak Tuhan larang kacau juga. Hak ni lah. Dia siapa kita lalai lama ke lama maka kita akan kerah daripada hukum Tuhan, maka kita tak terima pengajaran. Orang royak hukum haram, dia kata tak apa haram apa, tak ada haram apa undang-undang sah dah lah ni ganja. Tu ialah tu dia panggil demon ni masuk dalam golongan orang yang kerah. Dia kerah hati tak terima pengajaran. Dah ketong jadi kena rataban prakat lew. Baik ketong mai pikut mai dak ya. Kanca seri. Oh, sedap. Mak mai. Sedekah dalam agama haram. Benda-benda gini duk guna benda tak kena pada tempat haram hukum Islam. Mai ikut mai. Gapo lagi? Tangan seri. Pek ti samai pik. Dia lah belaka tu. Sebab gapo? Sebab kita kerah, patut orang larang kita tak dengar. Orang kata haram, kita kata halal. Orang kata halal, tak percaya apa. Hak ni letih ni. Ni sebab kita penawar ayat mari ni untuk nawi kita bersihkan hati. Dan kesudahannya dia kalau kita tak terima pengajaran, makna kata orang kata itu tak leh haram tu, ni tak leh haram ni, kita kata tak apa tak ada dah haram apa dah. Tu haram dah dalam ayat. Nabi royak dah. Kullu muskirin khamrun, setiap benda yang mabuk adalah arak. Wa kullu khamrun haramun, tiap-tiap arak adalah haram. Tapi kita kata tak apa dah ketang dah ketang. Dah ketang. Aku pun tahu kata dah ketang. Tapi mungkin duk capur jadi si kunroi mabuk tu jadi arak. Mamu kata halal kat mana? Tu nak oyaknya. Ni dia kita pergi kerah hati situ, tepat kesudahannya adalah kufur. Kufur ni tak kufur kena benda hak Tuhan haram cerak-cerak kita pergi jadi halal. Menghalalkan benda yang haram, jawab dia kufur hukum dia. Tiadakah engkau dengar dalam kitab Nawal seluk seru kita juga, mung dak biasa dengar ke? Bahasa kitab dia kata apa? Tiadakah engkau dengar? Mung tak biasa dengar ke? Dengar apa? Dengar akan firman Allah Subhanahu wa taala. Firman gapo hak Tuhan royak? Tuhan royak aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ini ada salah satu daripada ayat surah Baqarah ayat yang ke-34. Hak mana ayat gapo reke dengan gapo ayat ni? Ayat ni hak rekenya Tuhan royak dalam Quran. Kalau kita pergi tengok mendalami sikit, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tu Tuhan royak dalam Quran. Surah Baqarah ayat yang ke-34. Tuhan kata gapo? Wa idh qulna lil malaikah. Dan ingatlah ketika kami Allah berfirman kepada malaikat.
Mu ingat ke tak masa Tuhan perintah hari tu? Tuhan perintah kepada malaikat. Perintah gapo? Nah, wa idz qulna lil malaikatis. Nah, isjudu. Nah, ikatis judu tu hamzah wasal. Nah, isjudu li adama fasajadu. Tak gitu. Nak oyak gapo Tuhan perintah dah ke wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Mudak dengar ke, ingat ke ketika Allah suruh malaikat tunduklah tunduklah kepada Nabi Adam, hormatlah kepada Nabi Adam. Nah, fasajadu illa iblis. Malaikat orang hendak tunduk kepada Nabi Adam, malaikat semua tunduk hormat kepada Nabi Adam. Nah, suruh tunduk kepada Nabi Adam. Semua malaikat tunduk belaka kerana perintah Tuhan. Illa iblis, malaikat iblis yang tak tunduk, tak hormat kepada Nabi Adam. Aba wastakbara. Nah, dia anggan dan dia takabur. Ada daripada tanah. Aku ni iblis daripada api. Tak ke tanah nak sembah, tak ke api nak sembah tanah. Ni dia takabur. Siapa takabur? Iblis itulah. Tuhan perintah suruh tunduk hormat pada Nabi Adam. Iblis tak saya tunduk juga. Anggan dia daripada tunduk pada Nabi Adam, maka dipanggil dia takabur. Nah, wa kana minal kafirin, dan menjadilah ia dari golongan yang kafir. Tu nak ayat. Dia kita tak jaga benar-benar hati kita, hujung jatuh duduk situlah. Semacam mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Nah, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Nah, dia anggan oleh iblis daripada sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, dan dia pula bukan anggan saja. Nah, wastakbara, takabburlah pula. Aku dak sembah dah tanah-tanah. Aku ni apilah. Nah, kena disembah, bukan api kena sembah tanah. Gitu. Tu setan, iblis dah. Aku tak sembah dia Nabi Adam, dan dia membesarkan diri ia, dan jadilah ia daripada sekalian yang kafir, sebab tak ikut perintah Tuhan. Sebab tu kalau kita tak jaga benar-benar hati kita akan terlibat dengan waswah dalam hati saat ni, buat kita tu tak ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Berat nanilah kita. Nah, maka adalah takabur itu di dalam jantung iblis, maka menyebabkan ia iblis akan tertegah daripada sujud. Tak saya sujud, tak saya tunduk pada Nabi Adam, tak saya hormat pada Nabi Adam, dan akan kufur dengan Tuhannya, wal iazabillah. Ni sebab tu kita tu kena jagalah hati kita, jangan duk penuh dengan sifat-sifat yang tercela oleh Allah Taala. Sifat-sifat yang terpuji kita buatlah. Sifat-sifat yang Tuhan larang jangan duk nebang. Kecek mudah, jangan duk nebang sifat hak Tuhan larang. Takut kita terlibat dengan was-was setan, takut kita terlibat dengan benda-benda yang dibawa oleh iblis di dada kita. Kita tak terima daripada nasihat orang. Kita ni salah cerak-cerak. Orang tengok cerak dah kata salah. Orang tegah, ikut wahyku lah, ikutku, keluargaku. Nah, ikut wahyku, keluargaku. Ni hak jadi bimbang ni adik akak ni. Ikut wahyku lah. Ni main ikut wahyku ni berat ni. Dah. Ciwit kong chan, leo tai chan. Ni jeng adik akak. Kalau mari warning. Nah, jawab dia jeng gereng sungguh lah. Nah, mari warning kak. Nah, Masya Allah. Lalu tu kita kena jaga daripada sifat-sifat yang tercela, iaitu sifat-sifat mazmumah. Kita kena jaga daripada sifat-sifat mazmumah. Kita hanya kena masuk sifat-sifat mahmudah, sifat yang terpuji daripada Allah Subhanahu wa taala, baru kita selamat daripada perkara-perkara yang diwaswahkan oleh syaitan. Tu kita kena duduk situ tu kan. Lalu tu insya-Allah lah lebih kurangnya kita boleh dengar penawar hari ni. Sambung lagi baris yang akhir, baris bawah su di dalam muka yang ke-22. Gapo dalam baris ni dia kata, dan ketahui olehmu. Kalau kita baca kitab Arab, i'lam. Pandai, aku tak pandai juga gapo i'lam. I'lam tu bahasa Arab dah kita duk kecek sebenarnya. Tak gitu.
I'lam tu bahasa Arab dah sebenar. Tapi kita kecek dengan sebab kita tu buat tak madu itu kita tak tahu. Nah, i'lam, ketahui olehmu bahwasanya segala kelakuan yang dicela, segala kara-kara yang Tuhan dak kenal, cek mudah-mudah yang dicela ni. Nah, gapo ustaz? Cela gapo ustaz? Cela pucuk paku. Hai, bukan cela tu. Macam-macam lah. Nah, cela apa pula pucuk paku? Nah, hak ni cela ni sifat-sifat yang Tuhan dak kenal. Sifat-sifat yang Tuhan tak sewi ada di kita. Nah, alhamdulillah. Jadi tu gapo? Ketahui olehmu bahwasanya segala kelakuan yang dicela itu banyak. Nah, sifat-sifat yang Tuhan marah saat ni, sifat-sifat yang Tuhan tak sewi ada di kita saat ni banyak. Tetapi hamba Tuhan kita ni iaitu Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, apa ni? Abdul Qadir ke apa? Abdul Qadir Al-Mandili. Abdul Qadir Jailani pula dah. Sungguh boleh panggil juga. Nah, Abdul Qadir Al-Mandili. Nah, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili saat ni dia kata gapo? Syekh Abdul Qadir Al-Mandili dia kata saya sebut 10 kara ya sini. Nah, Syekh Abdul Qadir sebut 10 kara ya sini. Gapo hati Syekh Qadir sebut? Nah, tetapi hamba sebutkan di sini 10 kara daripada 10 bab. Kerana yang 10 ini asal bagi semuanya yang lain daripadanya. Nah, sebut 10 kara ni mada dah dia panggil. Gapo pula mada ustaz? Pula dah. Allahu Rabbi. Masya Allah dah. Tu lebih kurang. Dengan sebab itulah dengan sebab itulah kita boleh tengoknya sekarang ni 10 kara hak Syekh Abdul Qadir Al-Mandili sebut saat ni, 10 kara ni umum. Dia sebut 10 kara ni, ia masuk habis sifat-sifat yang dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ia panggil pokok dah ni. Lepas tu forok tu ia pecah tu big dalam ni satu pula. Tak pehel belakang dah rasanya tu, tak pehel lagi, tak tahulah aku tak ada suara dah ni. Tak. Nah, terlebih kurang. Lepas tu 10 kara dia kata gapo katik sini. Daripada 10 kara ini, yang pertamanya sangat lobo atas makan ni. Ya ada bab juga. Syarhut ta'am. Lobo atas makan ni. Wah, lobo atas makan ni jengkering juga dek akak ni. Nah, lobo atas makan ni. Nah, kita duduk sini dah tak? Okay, kita baca dah baca lagi ke? Nah, baru duduk baca ni ke? Yang pertamanya lobo atas makan ni. Nah, lobo atas makan ni memanglah makan kenyang cerik dah. Kalau banding mudah-mudah makan buffet lah. Kalau banding mudah-mudah makan buffet. Kalau pergi Mekah gak kena hidang buffet, nyok tambah apa bukit orang marita. Nak oyak pengajaran. Orang marita gak Allah, kadang-kadang hak biasa pergi tak apalah, hak biasa pergi Mekah acak-acak tu je boleh makan dengan selera di hotel tu tak. Moga makan buffet. Kita rumah tak biasa makan buffet. Orang biasa makan tu alhamdulillah. Nah, kena orang tak biasa makan buffet tak. Nah, moga kita ni baru tu hai jemput boleh pergi Mekah ke? Tuhan baru jemput boleh pergi Mekah. Nah, apabila boleh pergi Mekah ni boleh makan buffet. Nah, hak ni hak jeng adik akak ni. Tuhan baru jemput boleh pergi. Nah, Allah. Tuhan jemput ke apa? Tahun ni kita boleh pergi Mekah weh, pergi buat umrah. Lepas tu duduk rumah tak biasa makan buffet bukan? Pergi Mekah tengok hidayah Allah banyak mata sangat. No, ada dengan muka tu, ada dengan muka ni. Nyo cedok penuh sepengah bukit Uhud dah lep pinggir tu. Allahu Rabbi. Ni tapi bukan hujat saya lah dok. Ni hujat. Nah, hujat negeri luar lah ni. Hujat ia tak ada gini, hujat kita tak ada gini. Nah, dok tu hujat luar lah ni. Nyo cedok boleh pinggir. Kalau lauk pak mata nyo buh habis pak mata lauk. Nasi tu tambung sepengah bukit Uhud dah. Lauk 2 bukit Uhud pula masuk dalam. Berak tambung. Lepas tu dia tak biasa makan arak. Tengok tu sedap lah tengok tu. Nah, ada dengan jubun, ada dengan lubnah, ada dengan jubnah, ada dengan wahting, ada dengan wah zaitun, macam-macam dalam tu. Nya bubuh ni nak bawa pinggir tak boleh. Gi duduk pak makan ni wasa kelak, makan tu wasa tawar, kena wasa gini. Tu modal. Ni nak ayat kata gapo? Lobo di atas makan ni. Tu lobo di atas makan ni. Sangat lobo atas makan ni. Dah.
Tak ada makan apa-apa molek dak lah. Moga kita bayar dah ustaz. Kita bayar paket umrah dah. Makan ikut kita dah nak cedok. Tak boleh gitu. Makan buffet ni hajar ke apa? Makan buffet ni hajar kita boleh makan tambah. Masa buffet kalau kita pergi makan, kalau pergi Mekah, pergi umrah, ya ada makan buffet ke? Nah, kalau you makan macam mana? Kalau you makan gak, nyo cedok dulu sikit makan. Klik makan dulu. Makan dulu tengok sedap lagi tambah semula. Masa buffet kalau kita pergi Mekah ya buka hidang ke? Kalau buka pukul 9 pagi lepas subuh, sampai pukul 10 pagi. 4 jam nak duduk dalam tu 4 jam duduk lah. Nak makan ke? Nak. Zuhur pula pukul 12 sampai pukul 3.30 masa buffet. 3.30 buka bagi kita makan. Asar pula lepas ngorek sampai ke pukul 10 malam. Makanlah nak makan. Tak gitu. Tapi dak kita ni lobonya tak ada gamuk dah. Nya bubus pe Bukit Uhud doyak sat ni lah. Lepas tu pergi makan sikit tak sedap ni tak sedap. Moga makan ni arak tak sepuas mak kita. Tak. Nya puak tambah tinggal ayat jelek Allah kita tengok bazirnya. Giwat ibadat Mekah dah klik bazir. Jadi darah setel juga. Berat nane lah weh. Gitu. Nah, tu. Tanya ayah Li tahu dia buku ni. Kena tanya ayah Li tahu, ayah Li kena tanya Mak Long tahu buku-buku gini ni. Duduk tengok dalam radio, duduk dengar radio juga. Tanya ayah Li dengan Mak Long kita. Kat Wedah Dalau kita tu. Boleh tengok lah baru ni makannya cedok, tengok dalam pinggir Allah bazih bi. Tak gitu. Masya-Allah. Alhamdulillah. Tu yang pertamanya Syekh Abdul Qadir Al-Mandili sebutnya. Satunya sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela oleh Allah Taala iaitu lobo, sangat lobo atas makan ni. Yang keduanya sangat lobo atas berkata-kata. Gapo lobo atas berkata-kata? Kecek banyak. Lobo atas kata-kata ni kecek banyak. Kecek hak molek tak apalah, kecek hak agama, ngajar ilmu agama tak apalah. Tapi ni dok lah, tak ada dok ngajar agama dok. Dok kecek hak sia-sia. Kecek sia-sia tak apa lagi. Lepas tu gitu sakut dengan orang, reka dengan demo tu, sakut dengan demo ni. Habis licing. Nyom ngopak dia habis. Hak tu lah lebihnya. Ngopak kau orang kata kau demo tu. Kata kau mak ni, kata kau muga tu, kata habis licin kekeh habis. Jadi mengupak pula. Tinglah. Letih. Sebab itulah sifat mazmumah juga ni weh. Orang yang lobo atas berkata-kata, kecek banyak. Tak ada kecek hak faedah, kecek hak sia-sia. Sebab itulah nak kecek gapo Nabi kata. Nabi kata gapo? La yu'minu ahadukum. La yu'minu ahadukum. Dak ingat dak mari hadis. Masya-Allah. Dak mari hadis ni. Dia dak mari kaca cari dak temu ni. Nabi kata apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Nabi kata man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Bagi siapa yang beriman kepada Allah dan bagi siapa beriman kepada hari akhirat, falyaqul khairan. Nabi kata maka dia kecek benda-benda yang baik. Ya tak kecek benda-benda sia, ya kecek benda-benda yang baik. Falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau tak tahu nak kecek benda yang baik, katuk zik mulut duk dia. Tu lebih kurang. Tak gitu. Itu hadis Nabi kata. Sebab itulah kita jangan masuk dalam golongan orang yang sangat lobo atas berkata-kata. Kecek banyak. Kecek banyak macam mana? Kecek banyak. Yang mudarat benda-benda orang lain. Gi kata kau orang tu, kata kau orang ni, mengupak demo tu, mengupak ke demo ni. Letih lah. Itu lebih kurang. Tu yang kedua. Yang ketiga pula sifat ghadabun, sifat marah. Sifat marah iaitu sifat marah. Arumron. Sia arum. Sifat marah ni pun Tuhan marah juga. Sifat marah ni pun Tuhan masuk dalam sifat-sifat mazmumah juga. Kerana marah ni setan. Marah ni setan. Tak gitu? Buku marah ni buku setan. Dengan sebab itulah kita kena jaga emosi kita. Jaga jangan wisapa ke marah. Nabi kata kalaulah kamu marah, kalaulah kamu panas sangat gak, Nabi kata mungkin berwuduk, gimi ais maya.
Kalau marah nak murih gapo-gapo game ais semaya. Kalau dak sia mi ais semaya, maka kamu semaya 2 rakaat. Dak sia, semaya dak sia juga, maka kamu kena tidur dulu sebentar. Nah, dak sia juga gak matilah. Dak sia juga matilah pada hidup gak. Oh, maya dah mi ais semaya dak hingga lagi, maya dah 2 rakaat dak hingga lagi, tidur bangun dak hingga lagi, matilah. Gitu. Tu marah ni sifat mazmumah juga, sifat yang dicela oleh Allah Taala. Nah, lalu tu tak kata saya sendiri ke adik kakak semua tu, tak saya kata siapa. Kita klik kita sendiri. Kerana manusia ni ada sifat marah. Dan kita ada sifat marah saat ni, kita kena bakat kontrol sifat marah kita. Jangan biar melampaui hingga siapa bawa jadi balah habis adik-beradik dengan sebab marah kita. Yang keempat pula sifat deki. Deki ni ni sifat teruk juga ni, deki ni. Sifat deki ni satu sifat jugalah. Sifat yang paling gutuh habis amalan kita. Gutuh habis pahala-pahala kita, sifat deki ni. Dengan sebab deki ni lah habis selerak tabak. Nah, banyak deki ni weh, tak ada arah lah buku deki. Nah, nyo buka habis. Nah, rahsia orang. Nyo kata habis. Tak tahu jadi masa mana. Nah, sifat deki ni. Patah habis sayap-sayap air tu. Deki banyak lajak. Itu siapa tak boleh terubah. Tak gitu. Deki tu. Deki ni kalau ada deki hidup dalam hati sudahlah. Ni deki nampak zahir. Sifat deki ni tak boleh. Sifat mazmumah juga. Dengan sebab hasad deki ni lah, amalan kebajikan akan butuh habis dengan sebab deki saat ni. Deki ni mazmumah juga ni. Sifat ke apa? Sifat yang Allah Ta'ala marah juga. Nah, dengan sebab deki ni lah. Deki ni Nabi banding supaya dengan bara api duk nyala tu. Bara api duk nyala. Kalau kita klik kampung ada berasak dah. Tak ada nyala dok atas tu. Orang tua bakar hari. Biasa tengok tak orang tua bakar hari. Orang tua dia bakar hari kan? Ya tambung. Lepas tu ya buh apa? Buh habuk gaji. Ya buh kayu masuk, ya buh habuk gaji. Lepas tu ya cucuh bawah tu. Lepas tu duk nyala. Duk nyala dalam nung. Latas ni tak ada nyala. Duk berasak gitu. Yalah berasak. Lama kelama makan habis weh bara dalam tu. Nah, jadi hari habis. Kayu api hotak dalam tu. Sebab tu bab deki-deki ni jagalah. Nah, deki ni gapo deki? Kita tengok orang boleh baik, kita niat nak berutuh kebaikan dia. Tu deki dia panggil. Nampak demo nak lebih sikit, tak boleh dah. Buat macam mana? We bengkerak ni. Tu deki tu dia panggil tu. Nah, tu deki, sifat deki. Nampak orang tu nak lebih sikit, tak boleh dah. Nampak nak mengatasi kita ke, tak boleh ni. Nah, kena buat macam mana? We jatuh. Lom lalai. Buatnya lom lalai. Tu deki dia panggil. Hak tu lah sifat teruk sekali. Letih ni lah, bab deki ni dah. Nah, nampak orang nak senang sikit gak, tak boleh duduk dah. Duduk tak senang dah, nampak orang senang. Tu deki dia panggil. Nah, panawak macam mana tu sebab deki? Nampak orang baik, alhamdulillah. Khair, baiknya, baik. Tu nak lebih jauh daripada sifat deki tu. Khair, baik. Ni gak tak ada nak buat kerja lagi dah. Orang dulu apa ni? Gak ramah. Lepas tu jeng habis. La ilaha illallah. Tu deki dia panggil. Nak gitu. Allahu Rabbi. Tu sifat deki, sifat yang keempat. Gapo ayat? Siapa ayat? Syekh Abdul Qadir Al-Mandili ayat kata, deki ni masuk salah satu daripada sifat mazmumah, sifat yang dimarah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima pula kikir. Kikir ni gapo kikir dia kak? Rak gitu, bukan. Kikir ni supaya kita kikir mata gaji tu. Biasa dengar tak kikir? Kikir mata gaji, biasa dengar tak? Kalau kita duk gaji kayu dia ada batu kikir tu. Kecek mudah-mudah batu asah pisah. Tu istilah kita kata kikir. Kikir nak asah pisah. Khrih. Temale. Dah, nak boleh tajam tu temale kena asah. Khrih. Kerana dia makan sikit. Tu dia panggil kikir. Dan kikir ni lah dia panggil kikir ni tu. Kasih akan harta, saya harta benar dia. Tu gedekuk lah hajat mudah-mudah sekapung. Kaca kikir no start royak mudah-mudah gedekuk gitu. Bakir. Kita pergi Mekah kena arak kata semua baru ni pergi Kedamah. Baru ni pergi hujat di Kedamah kan.
Nah, pergi Mekah baru ni moga ujak mau kita ada pergi Mekah, pakak nak beli emas ke. Nah, ujak mau kita pakak nak beli emas dia pergi Mekah, pergi sampai Mekah pakak nak beli emas lagi. Ustaz tawar sikit hang ustaz. Tuai kedai tok 700 riyal. Nak Kak Wen nak nyokno ni emas ni. Kak Wen nak nyokno, Kak Wen kata, Kak Wen nak 350 riyal. Allah bagi dua. Kita terus tawar lah. Moga Arab kata 700 riyal. Kita tawar 350 riyal. Arab kata, enta min Thailand ni. Nam, enta bakhil, kullu bakhil dia kata. Tu nak oyak dah. Nak oyak tu orang kita ni bakhil dah. Tapi bakhil tu tak apa, bakhil dalam beli. Hak ni bakhil dalam apa? Bakhil dalam hak kasih kepada harta benda. Duit banyak ada. Nah, harta penuh benar ada. Tapi saya nak buat kebajikan. Tadi hari Jumaat saya duduk tengok, saya main bawah tadi. Dalam sah ramai-ramai tu dah. Saya duduk bawah. Hari ni duduk bawah kerana kita buka Ustaz Dong baca ketubah tadi, kita duduk bawah. Tengok batik jalan jauh hujung tu sampai sini. Mari siapa dak pai saya tengok 30 kok ya duit le batik. Derek panjang satu sah tu dekat beratus orang sejip sah. Nah, satu sah dekat-dekat 100 orang panjang sah dia tu. Nah, keren batik jalan. Mari siapa depan saya tengok ada 38 kok ya. La ilaha illallah. Anta bakhil. Oh tu je panggil kedekuk tu. Nah, saya nak buat kebajikan. Takut gapo? Takut habis duit. Letih sungguh. Sedangkan Nabi kata, dengan sebab sedekah ni lah akan bawa kamu jadi kaya. Tak gitu. Kedekuk apa dah. Tak. Dekuk apa lah. Tu tak boleh. Janganlah. Sifat bakir ni, bakir kalau hak kena cara tak apa. Nah, tahu dah kata dia duk makan ketong, tahu dah dia duk mabuk ganja, minta duit. Jangan duit tu, bakir tak apa kalau gitu. Nah, tak ada sokong dia. Tapi kalau hak kebajikan ni janganlah. Jangan duk bubuh hak ken lain tu semua. Nah, kadang-kadang cari habis duit tak ni. Nah, alhamdulillah. Baru tanya kitab muka berapa weh ayah li kita dah. Muka kitab lah ni duduk di muka 23 ayah li dah. Nah, muka 23. Nah, muka 23 baris yang keempat. Maklum kata kola kering. Tawa kola kering. Tawa banyak lajak siapa Arab kata bakir. Malu kat kita yang tak sah ni. No. Allahu Rabbi. Tu dia dah. Yang ke apa? Yang keempat, yang kelima, sifat kikir iaitu kedekuk. Saya kepada harta benda. Nah, hingga siapa takut nak buat kebajikan. Nah, lepas tu yang kenanya sifat kasih akan kemegahan. Ni satu sifat juga ni, kasih kepada kemegahan. Macam mana kasih kepada kemegahan? Kasih akan kemegahan saat ni, dia tu ada tamneng dalam tanggungjawab dia tu, tapi dia tak boleh nak jalan tamneng dia. Kecek mudah-mudah gak jadi wakil rakyat, tapi tak ada kuasa nak tolong rakyat. Pas duk jadi wak penama. Tu dia panggil sifat mazmumah juga. Macam ni sifat yang dicelok oleh Tuhan juga. Nak jadi tok nebel dalam kampung, tapi tak boleh tupai pos kara kepada rakyat. Tu tak sejadilah. Nak jadi tok imam dalam kampung, tapi tak boleh buat perkara. Nah, duk pergi tanggungjawab saja je. Orang suruh jadi tok imam semaya pun tak mau jadi. Mari sejik pun tak mari. Tak usah duk jadilah kalau gitu gak. Nah, we orang lain hak ada kuasa nu jadi. Tu dia panggil gitu. Ni dia panggil yang kena ni kasih akan kemegahan. Moga ada tamneng ni sedaplah. Sedap ingat tamneng ni tanggung. Tak tu kena jawab dapat Tuhan hati. Tamneng ni tanggungjawab. Tanggungjawab kena tanggung atas dunia, kena jawab dapat Tuhan hari akhirat nanti. Dah nak jawab macam mana dapat Tuhan. Ni yang kena kasih akan kemegahan. Yang ketujuhnya kasih akan dunia. Kasih dunia ni bahaya juga ni. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Nabi kata kasih ke dunia, takut kepada mati. Woi, tak boleh anak mo ni, tak boleh anak mo tak atas ngaji agama semua. Anak mo ni ngaji samai belaka anak mo. Nah, hatta ngaji agama nak kerja po esok-esok. Ni hello ni masuk dalam kasih akan dunia ni. Allah, pas kita tanya kelik pahmung dah besar mari mu duk makan penamo. Kita tanya kelik besar mari demo tu demo duk makan penamo. Nah, napa ayah demo tak ada ngaji samai sikit abuk pun.
Duk jadi anak kali motang ketoh orang gitu je. Ayah demo makan nama. Senyap dah. Ni kasih akan dunia. Nah, dan yang ke-8-nya membesar akan dirinya. Besar diri ni takabur, tak ada dah. Ni, tepuk gini dada ni. Ni tepuk gini dada. Tak ada dah kita lah le kampung ni orang kenal belaka. Oh kita ni. Oh kita hak mengajar sedap tu dia panggil takabur, besar diri. Akik ekor sendiri, orang ada akik dia akik sendiri. Tu dia panggil sifat takabur. Nah, membesarkan diri. Nah, tak ada pi akik dia akik sendiri dia. Ni berat nan ni juga macam ni. Tu dia yang ke-8 hari ni. Masa pun sudah habis. Nah, insya-Allah yang ke-9 ujub, yang ke-10 ria. Tu cukup lah 10 sifatnya. Yang ke-9 ni ujub. Nah, ujub ni lah. Yang ke-10-nya ria. Nah, ria. Nah, ujub ni berasa mari dalam tubuh ada. Tak ada dah dalam kampung ni. Aling kita seorang je aling dalam kampung ni. Tu ujub dia panggil. Perasaan diri dia panggil. Lepas tu riak pula. Ria ni nak royak korang. Ria panggil ria. Nah, waktu pun royak. Kita tu sejak tu stay kita seorang je. Aduh, dah. Kita seorang je. Kita duk jamu semua dah kopi ni. Tu je lah. Nah, sifat-sifat mazmumah belaka dia panggil. Iaitu sifat yang dicela, sifat yang tercela, sifat yang dimarah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ni masa cukup dah lah. Nah, minggu depan kita sambung pula bab yang pertama pada menyatakan syarhut ta'am. Nah, syarhut ta'am iaitu sangat lobo atas makan ni. Nanti minggu depan kita hurai satu persatu pula di atas lobo atas makan ni macam mana. Nabi royak gapo ratik lobo di atas makan ni, insya-Allah. Nah, kita akan ikuti bersamalah dalam rancangan kita ni, insya-Allah. Saya pun usaha jugalah untuk nabi kita boleh ambil satu-satu ilmunya. Mudah-mudahan kita mudah-mudahan kita boleh sipir hati kita yang mana duk rasa kurang, hati kita yang mana kita rasa tak seni, hati mana kita duk buruk, maka kita sipir, kita taubat dengan Allah Subhanahu wa taala dan kita akan digulung daripada orang-orang yang dapat sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk hari ini saya undur diri sini dulu dengan akhir lafaz aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.